Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fi darain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahwasanya yang dikatakan dia mukallaf itu iaitu orang aqil baligh yang sejahtera panca inderanya, jikalau salah suatu daripada pendengaran dan penglihatan lagi sampai akan dia oleh panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah tiap-tiap jikalau ia memayyiz sekalipun. Ada tinggal itu. Maka bukanlah tiap-tiap jikalau ia memayyiz sekalipun, dan orang yang gila dan orang yang tiada mempunyai panca indera dan tiada sampai akan dia oleh panggilan Rasul itu daripada mukallaf, adapun dituntut. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan daripada dia semata. Masih beri peluang pada kita ada atas muka bumi dia, alhamdulillah. Wajib kita iman pada dia, wajib kita menyedari apa yang ada pada kita ni adalah anugerah dia, datang daripada Allah SWT semata. Alhamdulillah, dialah yang hidup mematikan kita. Alhamdulillah, syukur dapat kita Islam. Alhamdulillah, dia beri kita pula ada kebolehan taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, dia beri kita kehendak terus nak belajar, nak faham agama. Alhamdulillah, dibukakan pintu hati sanubari kita untuk benar-benar nak cari redha dia, nak cari macam mana jalan boleh ikut sebenarnya dengan jasad dan hati sanubari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, alhamdulillah, syukur dapat kita berkumpul pagi ni untuk solat, dapat berjemaah, berada majlis yang mulia, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kita nak sambung ni masih daripada perkataan pengarang mengenai wajibnya orang mukallaf mengenal Allah Ta'ala, mengenal bab sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, supaya jangan bercelaru dalam bab ketuhanan. Kerana Allah dia ilah, mestilah letakkan sungguh-sungguh kefahaman yang sepatutnya yang dikatakan Allah ni ilah tu apa dia. Dengan bahasa lain, mesti letakkan betul-betul
dan fahamkan betul-betul kefahaman yang nama ketuhanan tu. Yang ketuhanan ni Allah jualah memiliki sifat ketuhanan. Selain daripada Allah Ta'ala tidak akan boleh ada memiliki sebarang sifat ketuhanan sama sekali. Ada pelajaran yang akan jumpa nanti insya-Allah. Dan ke atas kita ni nisbah nak belajar dia wajib fardu ain, dan umum fardu ain kena ni pada mukallaf. Tu asal perkataan kita bicara lah. Jadi mukallaf pun atas bicara mengikut kawaid yang kuat, mengikut Abu Hasan Asy'ari, wajib mukallaf ni wajib syar'i, bukan wajib akli. Kaedah kita nak nama wajib yang buat dapat pahala, yang meninggalkan dia umumnya fardu ain ni, bila kata ikut perintah Allah Ta'ala hukum syarak ni buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa ni, dia ialah berkaitan dengan hukum syarak, dia bukan hukum akal. Hukum akal ialah wajib, mustahil, harus tu. Baik, jadi di atas bicara mukallaf tu lah kita nak sambung ni. Dia kata ketahui olehmu, dipaham elok-eloklah sikit tak kita tentang masalah mukallaf ni. Walaupun ada benda mudah je, alhamdulillah ada bab kita dah faham, tapi nisbah kita lalu kitab ni baca tengok dia nak bagi penjelasan apa. Yang dikatakan dia dengan mukallaf itu ialah orang akil baligh yang sejahtera panca inderanya. Jadi nak dikatakan orang yang mukallaf, yang kat kita tu dengan tu ditaklif untuk khasnya kita ni belajar kenal Allah, sampai sebut je Allah faham, tersentuh di hati, ada feeling, ada perasaan, sedar. Macam mana kita sebut apa, lapar sebut makanan, sedar kan, ada feeling, ada perasaan makanan. Dahaga ada feeling, ada perasaan minuman. Ni sebut Allah, ada feeling, ada perasaan. Apa dia? Yang jadi yang kita jadikan seluruh makhluk. Mudah Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita dan mudahkan kita untuk dapatnya tu. Pasal dapatnya tu adalah kebahagiaan hakiki. Siapa yang hati batu sebut Allah apa pun tak rasa ni, wajib taubat mengaji lain, wajib renew balik iman, wajib syahadah lain tak kena gaya tu. Pasal apa? Mana iman ni? Na'udzubillah min dzalik. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada kedhaifan iman yang sebegitu rupa. Mudah-mudahan dia kuatkan iman kita daripada semasa ke semasa, dan dengan kita mengaji ni adalah antara jalan dan perantara, insya-Allah. Baik, jadi kat kita ni mukallaf, nak nama mukallaf ni tu yang dia kata, yang dikenaki dengan nama mukallaf ni akil baligh. Akil maksudnya ada akal, bukan gila, bahasa mudah. Baligh sampai umur, bukan kanak-kanak. Sebab tu sejahtera panca inderanya. Dan maksud panca indera ni jikalau salah suatu daripada pendengaran dan penglihatan sekalipun. Panca indera ni dia tak syarat 5. Panca indera ni panca indera kita 5 panca indera tu lah: penglihatan, pendengaran, rasa, bau, sentuh. Betul lah. Ada 5 sense tu kan, 5 panca indera kita ni. Panca indera yang jadi mukallaf ni memandai satu daripada 2 yang besar. Yang lain tak pakai, tak syarat untuk dia ada. Tapi yang ni mesti ada. Panca indera, akal mesti ada. Tak ada akal mana nak boleh, pasal dia adalah dia adalah, kalau ikut panca indera yang ke-6 patutnya akal ni. Pasal kita belajar ni pun supaya cerah dan terbuka panca indera yang ke-6 ni. Panca indera kita yang 5 ni memang ada dah. Kita duk belajar kuat akal tu, kuat akal ni adalah supaya terbuka dan boleh berfungsi panca indera yang ke-6. Bahkan dialah panca indera yang paling penting sekali,
paling berharga sekali, dengan tu terbeza antara manusia dan haiwan. Kita kadang sibuk panca indera 5 ni, tapi panca indera yang ke-6 tu tak sibuk. Padahal benda yang kita kena sibukkan ni ialah panca indera yang ke-6 tu. Pula tu panca indera ke-6 ni dia tak akan dapat melainkan dengan cari sabab, usaha, ikhtiar. Bahkan kewajipan belajar, usaha, ikhtiar kat dia lebih besar daripada usaha cari rezeki lagi. Rezeki pun boleh tawakal, tapi bab panca indera ke-6, basirah, bahasa istilah tasawuf tu, nak bagi cerah akal, boleh faham akal tu, boleh faham, boleh mengenal yang kita ni asal tak ada, Allah Ta'ala bagi ada. Semua makhluk ni tak boleh jadi begitu saja, bahkan Allah lah pencipta. Nak buka panca indera tu adalah paling besar sekali, dia lah fardu ain paling besar sekali. Buta mata pun tak apa, tapi yang tu cerah. Pekak pun tak apa, tapi hati sanubari itu terang, ada kesedaran, ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Cuma mata dan telinga ni apa? Adalah dua alat besar untuk belajar, untuk proses berlaku belajar, ta'allum ni, terima, dengar. Dengan tu boleh proses, boleh ada kaedah metodologi berfikir, dapat faham, dapat faham tu. Jadi antara alat faham ni dua lah benda besar. Tu yang dia kata mesti sejahtera panca indera, dan panca indera dikendaki di sini salah satu daripada dua je, penglihatan atau pendengaran, tak syarat ada dua-dua. Maksudnya kalau orang buta tapi pendengaran elok, wajib belajar kenal Allah Ta'ala. Taklif tu ada. Dia walaupun OKU istilahnya, kalau ikut kita punya kerajaan lah, memang special dari sudut dapat parking special, OKU, tandas OKU, bantuan OKU, WFP bahasa gitu kan. Manusia yang macam tu kurang upaya dari sudut tu, tapi nisbah taklif sama dengan kita. Bahkan jangan tak tahu, manusia yang OKU nya tu selalunya Allah Ta'ala bagi jadi, walaupun dia kurang dari sudut penglihatan, tapi Allah Ta'ala buka dan gandakan dia dari sudut panca indera lain. Begitu juga kadang kurang dari sudut pendengaran, tapi tajam dari sudut panca indera lain. Yang kita ni lima-lima ada, kadang lembab. Itu tengok kadang orang buta kuat lagi ngapal pada kita, senang lagi hafal. Semua janganlah ambil Piramli jadi macam Piramli pula. Apa dia? Agak-agak saya nak sebut apa? Baca Quran tak apa pun nak hafal. Oh tu butakan mata, ambil garpu, masuk bilik, buta lepas tu tajam sikit pendengaran telinga, boleh hafal Quran. Yang buat bodoh tu dosa besar tu, pasal merosakkan anggota kan, membutakan mata. Salah tu. Allah Ta'ala bagi mata tu bukan suruh dibutakan, bukan suruh cocok bagi buta. Cerita Piramli tu lain. Itu pasal dia nak tebus ambil bini dia kan. Tak faham sudah. Ambil bini orang. Oh tu nak bagi halal lah. Oh tu rawat mata dia seolah-olah tu bayaran dengan apa yang telah berlaku. Tak pasal butakan balik. Tak faham sudah. Cerita Piramli lah pagi ni, apa pasal saya ni? Saya nak cerita mata tu. Boleh cerita Piramli tu. Baik, salah satu daripada pendengaran atau penglihatan. Jadi asal nak sebut, walaupun OKU nya tu taklif tetap ada. Taklah bila kata buta je, okey, tak apa, buta dah tak ada masalah apa-apa dah, ahli syurga. Lepas tu pergi hantar kat pusat-pusat latihan main muzik apa, main muzik jeng 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 jeng, letak kat pasar malam, buat tabung jeng 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 jeng. Ni agama tak ada, semayang tak ada, Tuhan tak kenal, tak pasal.
Rumah kebajikan masyarakat kita macam tu rasanya. Kalau Malaysia ni kan, memang dia ada kelas-kelas khas tu, tapi kebanyakannya jadi tak jenis itu lah. Yang ada yang hafal Quran tu ada. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi saya tak tahulah kalau rasanya yang Kementerian Kebajikan Masyarakatnya apa tu. Kalau dulu lah ni saya tak tahu. Tambah lah ni tak tahu perkembangan apa tak dah sampai tengok tambah duk COVID menata apa ni. Apa saya nak sebut ni? Apa yang dia orang asuh, apa ni orang ajar dekat orang buta dengan orang bekak ni saya tak tahu. Yang memang tengok duk ajar kemahiran dunia ni ada menjahit lah, tukar lah. Kalau jenis buta ni dulu memang alat muzik kan. Boleh main apa? Piano lah, pemain gitar lah, nyanyi tepi jalan lah, pun mikrofon hantar tepi-tepi jalan ni tu. Itu tengok kesian lah. Sepatutnya memang kita yang ambil bahagian tu. Semua nak sebut asalnya tanggungjawab antara bagi pendidikan ni pemerintah, cuma dan pemerintah ni tak dasar dia atas dasar dia nak bagi kenal Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Tu yang dia rosak tu. Yang OKU pun macam tu, yang OK ni pun macam tu kan. Masuk sekolah kebangsaan, Quran tak boleh baca, Jawi pun tak pandai, campur habis lelaki perempuan, semayang subuh pun tidak. Zuhur jangan kata anak muridnya, cikgu-cikgu dia pun ada yang tak semayang. Sorry lah, tapi bukan cikgu-cikgu kat sini lah, ni cikgu Afrika ni kan. Tak, memang dia bukan sistem tu tak mengarahkan ke arah tu. Sistem pendidikan tu itu bukan dasar pendidikan dia. Betul tak betul? Saya pernah duduk situ, saya tahu lah. Saya berkelahi dulu dengan sistem tu. Saya kelahi dengan sistem tu, dengan sistem kebangsaan tu. Saya kelahi pun masa saya sekolah kebangsaan, sekolah menengah lah, sekolah rendah. Bodoh lagi kan, tak pandai kelahi lagi dengan cikgu. Dia kata menyanyi. Dia kata apa? Seluar pendek. Boleh apa? Tak ada masalah apa. Cuma sekolah rendah saya boys school. Tak adalah perempuan kan. Apa saya nak sebut. Bila masuk sekolah menengah dia ada akal sikit. Masa tu dah pergi masjid surau lah. Reti dah nak sembahyang. Tu zaman saya tingkatan 1 pakai seluar pendek lagi. Bila pakai seluar pendek lagi, kita dah belajar dah pergi masjid sembahyang surau. Tebai muka memang tebai muka dah kan. Cuma ni boleh ke seluar pendek. Tak boleh, memang tak boleh pakai seluar panjang saya tu. Senaman pun pakai seluar pendek. Kalau lepas tu boleh lah pakai seluar panjang. Bila dah boleh pakai seluar panjang, apa saya nak sebut, tapi senaman pakai seluar pendek lagi. Nak pakai seluar lelaki, kalau nak pakai seluar panjang kena minta kebenaran guru besar. Alah, punya bangang punya sistem tu macam tu lah. Cuma yang ni ikut orang kata nostalgia dulu lah. Lah ni dengar saya sebut, dia tak ada kuat kuasa undang-undang, cuma dah terbiasa tengok semua pakai seluar panjang. Tapi saya kata tak ada peraturan tertulis termaktub dalam kementerian pakaian pelajar sekolah rendah ialah seluar panjang lelaki. Saya rasa tak ada, tak keluar saya rasa. Tapi benda tu dah jadi common lah. Tak keluar lagi berkeliling. Rasa saya tak ada keluar berkeliling pakaian lelaki adalah seluar panjang. Saya rasa tak ada. Pakaian perempuan adalah menutup aurat. Tak ada. Saya kata tak ada. Tak ada keluar berkeliling kata. Saya kata jangan ada sekolah kebangsaan. Polis pun saya rasa tak ada. Pakaian ialah menutup aurat wanita. Saya kata tak ada. Tak ada. Sampai dulu orang perempuan polis pakai tudung ni baru je. Askar boleh pakai tudung baru je. Misi pakai tudung baru je. Itu pun bukan dia punya perkeliling pakaian tu sistem Kementerian KKM ni misalnya, semua misi wajib ada etika pakaian menutup aurat, longgar dan tutup aurat. Ada. Saya rasa tak ada. Kalau saya salah tu betul kan saya demi keliling tu tak ada. Keliling tu tak ada.
Tu yang jadi bodoh habis tu, tak reti agama habis tu. Masuk sekolah mahal, yang tu yang bukan OKU. Tak ada apa, tak ada pelajaran yang ke arah nak mengenal Tuhan ni. OKU dia ada pelajaran khas dia, juga bukan ke arah untuk mengenal Allah Taala. No, tak ada. Kalau yang ada bagus sikit, yang mualaf baru masuk Islam, dia bagi masuk perkim. Tapi banyak jadi Wahabi. Sikit. Yang baru masuk Islam ada kelas khas untuk ajar Islam. Yang Islam daripada kecil ni tak ada kelas khas untuk ajar Islam. Di bawah kementerian khas punya tak ada. Saya buat. Yang ada buat ajar Islam ni semua yang NGO yang buat sendiri. Yang ada parti-parti apa, yang tu yang buat sendiri. Pasti taski apa. Hak tu lah yang ada. Yang bawa kemas ni ada. Hatta sekarang ni pun pakaian pun kemas. Sekolah kemas. Mana? Ada tutup aurat? Tak tahu. Oh, tak tahu. Sekolah kemas. Tadika kemas tu. Ada tutup aurat? Saya rasa tak ada. Tak ada pakaian tutup aurat. Tak ada. Tak ada. Bukan dalam peraturan dia. Bukan dalam peraturan dia. Pelajar universiti ke apa ke menutup aurat. Mana ada? Pakaian kemas. Itu ya. Pakaian kemas. OKU ni sistem. Waktu saya kalau ngajar bawahnya ni, semua saya balun. Saya memang tak betul. Bukan je vaksin yang aku balun semua. Buat pendidikan, Allah. Sudah saya kata, saya pernah duduk pendidikan kawasan sekolah menengah, saya pernah masuk. Sekolah rendah, kita pernah duduk pendidikan, sekolah kebangsaan, sekolah macam mana kan. Kita adalah bekas pelajar situ pun. Baik. Jadi bab nak mengenal Allah Ta'ala ni atas nama mukallaf, sekalipun dengan ada salah satu daripada panca indera. Jadi salah lah kalau ada orang anggap bila pekak je OKU ni ahli syurga. Dah. Kalau Down syndrome tu kena tengok Down syndrome tahapnya. Saya tak pandai nak tahu tahap-tahap tu. Dobit dia kalau selagi dia boleh terima, dia boleh mengenal Tuhan, kita boleh ajar sesuatu untuk dia nak faham, mengenal kita ni asal tak ada. Yang ada kan kita ni Allah ada yang menjadikan kita bukan jadi sendiri tau. Dia dengar, dia faham, dia reti tu. Allah lah bagi jadi kita. Mak abah ni, mak bagi lahir engkau je, tapi bukan mak buat engkau. Dia dengar, dia faham tu, maksud tu ada akal. Itu berakat lah namanya. Tapi kalau kita cakap tu dia bodoh, diam, tak reti, dia tahu makan minum, dia duduk alam dia je. Tu tak ada lah. Tak mukallaf lah kalau Down syndrome ni tu kan. Yang tu OKU tu anak syurga. Tu anak syurga. Ataupun beranak-beranak lembik diam sampai besar. Tak ada akal apa pun. Kencing berak pun umur 20-30 tahun tu pakai pampers lagi. Yang tu memang ahli syurga daripada kecil lah. Tak ada apa-apa lah. Baik. Lagi pula sampai akan dia oleh panggilan Rasul. Ini istilah ulama kita ni lah. Masyhur kita dengar sampai seruan Islam. Dia gunakan bahasa ini sampai panggilan Rasul. Dan Rasul ni semestinya maksud Rasul ni mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka bukanlah tiap-tiap yang tu tinggal loh, kot yang ni ada kot. Tiap-tiap apa?
maka bukanlah kanak-kanak jikalau ia memayis sekalipun. Itulah. Dan orang yang gila. Wayah daripada memayis. Apa tinggal tu satu hal lah, cuma atas apa yang dia nak bicara maksud sini. Asal nak kata mukallaf ni mesti akil balik sampai seruan Rasul. Jadi kalau balik atau bicara balik, selagi tak balik, tak adalah nama wajib syar'i mukallaf tu kat dia. Jadi maka bukanlah nama mukallaf ni tiap-tiap kanak-kanak, kalau nak kata itu, jikalau ia memayis sekalipun. Selagi nama kanak-kanak walaupun memayis, maksudnya dia boleh beza dah, dia pandai dah, dia kenal dah, dia reti dah, dia cerdik dah, walaupun dengan bahasanya dia matang sekalipun, dengan bahasa lain kau tambah, sekalipun gatai lah, biar itu gatai lah, awet pun ada, gatai lah, apa nak sebut, sekalipun dah gatai lah macam tu, tapi tak balik lagi, belum kalah lagi lah. Macam tu lah dia nak masuk dia tu, masuk dia tu. Dan orang yang gila, begitu juga bukan mukallaf ni orang gila. Sedia maklumlah orang gila memang bukan mukallaf lah. Cuma gila ni bila yang memang gila berterusan, tu memang tak mukallaf. Tapi kalau dia gila putus-putus, ada waktu dia gila, bulan ngambang dia gila, Mei bulan Januari dia gila, contoh lah kan. Dia ada bulan-bulan tertentu, contoh, ataupun bulan jatuh dia gila, ataupun saat-saat dia gila, sejuk sangat dia gila, panas dia gila, ataupun letih dia gila, seronok sangat dia gila, sedih sangat dia gila. Ada orang gila-gila macam tu, dia jenis putus-putus macam ni. Orang yang gila-gila macam ni mukallaf. Bab syariat kena belajar. Tengok mengaji fiqh, tengok fiqh satu-satu bab semayang dia macam mana, kalau puasa dia macam mana. Kalau memang dalam sehari tu dia memang ada gila, ada tak gila, ataupun dia seminggu sekali gila, kena tengok ada tafsir, ada tafsilan. Siapa yang duduk masalah tu kena perhati, sama ada orang yang tu sendiri, dia sendiri gila, ataupun siapa yang jadi wali pada orang yang gila macam ni, dia kena ada ilmu macam tu, pasal dia yang kena turunkan ilmu tu pada orang gila macam tu. Adapun orang gila yang memang terus gila ke beranak-beranak, atau umur 20 tahun, dia tengok awet dia orang lain sambak kahwin, tu dia gila. Bila jadi gila tu baru gila lah, sebelum tak ada mukallaf lah. Sebelum gila tu kira takat tu lah, Kalau yang gila-gila tu lain. Saja buat gila tu pun lain. Kalau naik motor gila-gila, budak motor tu tak ada, saya nak pukul budak motor tu, itu lain. Itu gila-gila, bukan gila. Siap. Dan orang yang tiada mempunyai panca indera, maksud tiada panca indera sini, kalau kita faham dengan apa disebut tadi, tak ada pendengaran, tak ada penglihatan.
dan tiada sampai akan dia oleh panggilan Rasul. Masyhur kita dengar seruan Islam. Tiadalah, jadi orang yang tiada sampai macam ni dan tak ada panca indera macam ni, tiadalah dia daripada mukallaf. Bukan mukallaf. Adapun dituntut kerjakan ibadat. Baik. Walaupun begitu, khasnya kanak-kanak, walaupun umur baligh baru ada taklif, tapi dah dituntut ibadat. Bahkan atas wali yang bertanggungjawab, sama ada atas kanak-kanak kanak-kanak itulah khasnya 9 tahun 7 tahun dah suruh, kena suruh, 10 tahun boleh pukul. Jadi faham tu, asuhan, didikan, tarbiyah tu, sebelum 7 tahun dah bermula proses ajaran semua tu. Didikan, asuhan, pengasingan laki perempuan, syariat, apa pakaian, kebersihan, semua jaga dah. Umur 7 tahun mula dah, 10 tahun tinggal pukul. Pukul bukan nak pergi mati, bukan pukul hudud, pukul ajar adab, pukul tahzir, takzir, itu kan. Pukul untuk supaya jangan berlengah meninggalkan apa yang sepatutnya jadi kewajipan nak buat. Baik. Itu yang dia kata, ada pun dituntut kerja ibadat seperti sembahyang dan puasa pada kanak-kanak yang mumayyiz, bukan kerana ia mukallaf dengan dia, hanyalah kerana menggemarkan dia kanak-kanak ni pada ibadat, supaya dia gemar, supaya biasa ia. Tambah anak-anak ni memang kalau dia dah biasa tengok mak bapak dia sembahyang macam mana, kita tak suruh sembahyang pun dia sembahyang. Tuan-tuan saya tak tahu lah, aku tak ada anak kan. Oh, sedap bahasa itu. Memang macam tu lah anak-anak saya tu. Tambah umur 2 tahun 3 tahun dia tengok kita dah sembahyang, sehari kita sujud dia sujud juga, sehari dia telanjang pun dia sujud gitu lah. Dia orang kerti apa, dia tiru kita, dia tonggek sana, dia tonggek sini kan. Biar je. Kalau yang perempuan pun saja, dia ambil tudung mak dia pun pakai purdah tak purdah lah, apalah. Kalau dia tengok mak dia pakai kencur, dia pun pakai kencur kan. Pasal dia tiru lah. Macam mana pun tu tiru. Bila dia dah mula 7 tahun, kita dah lain style. Dia style tu dah lain. Kena ajar. Memang tiru, kalau biar tiru, nanti dia akan tiru benda lain pula. Dia dah kena ada tahap asuh tarbiyah. Ni boleh, ni tak boleh. Yang ni betul, yang ni tak betul. Ni salah, ni tak salah. Bagi tahu apa dia. Najis, tak najis, apa semua satu hal. Yang ni atas kita bicara, nak tengok nama umum mukallaf. Baik. Jadi supaya biasa ia. Satu, kalau kita dah terbiasa daripada kecil, dapat asuhan mak bapak, sembahyang, puasa, mengaji, baca Quran, duduk adab. Tapi kepala otak ni dengan agama tak apa nak faham lagi. Maksudnya belum faham agama. Belum lagi. Apa tu? Yang tu kita jadi baik, jadi elok sebab orang tua kita hantar asuh kita jadi elok, sebab kita dihantar tempat mengaji yang baik-baik, yang elok-elok, satu kita jadi elok. Kita sendiri belum tentu elok tak elok. Pasal kita dah diletak tempat acuh elok. Tu. Elok tak elok, bila kita balik tengok macam mana rupa. Mana ala tuju kita, mana kecenderungan kita, mana minat kita. Kepala otak ni cari apa? Situ. Satu, jangan tak tahu berapa ramai budak-budak kecil-kecil hantar tahfiz, hantar pondok, ngaji elok kan. Bila dia besar ni, lepas 15, 16, bila balik dia gatai sikit, pergi bahasa itu. Ada SPM, macam mana? Habis dia punya pondok-pondok dia. Habis tahfiz dia, habis Quran tak ingat langsung. Tahfiz tu. Dengar, jangan tak tahu. Kenapa? Apa masalah?
Pasal dia ngapal tu pasal mak bapak dia suruh dia hafal. Bukan dia nak ngapal. Dia pergi belajar pondok apa dulu, bukan dia nak pergi belajar pondok. Mak bapak dia yang hantar dia pergi pondok, bukan dia nak pergi pondok. Melainkan bila dia masuk ngapal dengan pergi pondok, memang dia sedar betul-betul. Orang yang ngajar tu hentak dia betul-betul, lagi dia faham kepala otak dia begitu, buka betul-betul faham tu. Memang dia bagi reti, faham pondok tu apa, ngapai tu apa, tanggungjawab tu apa. Dengan tu dia sedar, dia membesar tu dengan sedar tu. Okey, steady. Kalau tidak, walaupun dah hafal Quran, walaupun dah mondok, dah hatam berapa puluh kitab, dia boleh bebas tu. Cuti kalau macam mana? Langkawi. Orang tak sampai Langkawi, dia sampai Langkawi. Macam mana dia sampai, jangan tanya saya. Sampai. Saya sebut budak-budak saya bukan cerita oleh ni. Bila duduk pondok tengok warung bagus. Bila cuti lah tu, Tata Bayu, Tata Bukit Hijau. Tu atas sekali tu. Tak guna. Sampai. Dia tahu menyongeng dia. Bukan saya kan. Saya dapat laporan. Saya spare ramai. Dapat laporan. Saya yang hantar gambar lagi. Ni macam kenal je. Ni nak bagi ustaz lah. La ilaha illallah. Sampai lah. Aku tak pernah pijak kaki. Ni saya sampai sini ni. Saya duduk berapa tahun ni. Saya tak nak sampai lagi Latar Kabur tu. Orang mai sini 2 hari sampai Latar Kabur lah. Tak payah lah. Pasal saya datang sini, saya bukan maksud saya Latar Kabur. Latar Kabur saya tak tahu macam mana rupa yang penuh buruk kabur ke apa ke, pasal apa nama ke, saya tak tahu. Saya tak ambil peduli orang Latar Kabur tu. Apa kena-mengena dengan aku? Anda tak dengar saya sebut. Pasal saya datang bukan tak masuk Latar Kabur. Saya punya datang sini amanah orang bagi buka pondok. Aku nak macam mana nak bangun, nak susun, nak atur, letak bagi orang boleh mengaji. Yang aku ngajar. Itu je saya. Apa orang bagi tugas, itulah tugas saya. Luar saya keliling jiran-jiran pun saya tak apa ambil peduli sangat nak kenal. Saya punya perangai macam tu dulu kan. Saya pergi pondok, saya gaji pegang datuk, orang saya duduk macam tu. Keliling tu, saya tak bukan kenal orang kampung. Aku bukan kenal. Tujuan aku datang, aku nak kenal orang kampung. Tujuan aku nak mengaji apa ilmu dia ajar di madrasah tu, Tok Guru ajar apa, aku dapat. Memang saya macam tu kan. Orang lain Tok Guru ajar dia tak ambil. Saya hak tu dia saya ambil. Keliling tu kawan ada orang Jawa, ada orang Banjar. Bangsa Banjar saya tak dapat, bangsa Jawa saya tak dapat. Boleh lah sisi loro telu papat. Boleh lah kan. Ni kulaan ni surah menjar ni siti apa boleh lah tu kan. Yang tu boleh lah. Tapi yang Tok Guru ajar, aku tanya aku. Apa dia ajar, aku tanya aku. Tu saya ambil. Saya pergi ke Hulu tu apa? Pergi. Orang kampung saya tak kenal. Keliling-keliling tu siapa nama makcik ni ke, Pak Long ni, Pak Ngah ke, saya bukan kenal. Kedai runcit keliling pun saya tak apa nak tahu. Maksud apa? Saya dah tahu satu tempat ni ada tempat saya nak beli makanan apa, sumber bawang apa. Udah. Tambah dulu kedai keliling tak apa ada pun pekar hari. Seminggu sekali keluar beli barang. Itu lah. Dulu seminggu sekali beli barang. Tu pekar hari. Bukan gaduh pergi kenal orang kan. Beli orang balik. Tak kenal orang kampung. Tapi Tok Guru ajar apa, kau tanya aku. Kau nak tiru bunyi, pasal dah Tok Guru bunyi slang Hulu, nak bunyi slang Hulu pun saya boleh bunyi slang Hulu. Pasal apa? Saya apa dia ajar saya ambil. Saya nak cerita apa ni? Jadi kita ni kalau hanya dengan sebab mak bapak asuh, kita ni sebab asuhan mereka tu kita jadi macam tu. Tapi kita sendiri yang tu kena tengok betul-betul lah. Kita mesti on track betul-betul. Pasal duk tengok ramai yang macam tu kan. Kecil ni pakai serban, jubah elok, jemaah rajin. Bagus lah, memang bagus lah. Pasal dia tak ada, dia istilahnya dia tak ada iradah dia lagi. Memang ini istilah Tok Guru pun apa? Iradah tak ada lagi.
Jadi dia hanya ikut orang, ikut arahan. Ini buat ni. Semua jemaah pakai baju jubah, serban, peraturan macam ni, bangun tidur macam ni. Bila duduk tempat yang dia punya bergerakan sendiri, jadual sendiri, tengok macam nak rupa. Tengok ni, bangun pagi, pukul berapa dia bangun? Pukul berapa bangun? Umur berapa dah? 20. Pukul berapa bangun pagi? Duduk asrama boleh bangun pukul 5. Bila balik rumah pukul berapa bangun? Langit runtuh tak bangun. Untuk saya punya bahasa azan subuh tak bangkit. Apa masalah Masalah apa? Bukan duduk tahfiz ke? Bukan duduk pondok ke? Bukan duduk tempat tarbiyah macam ni kan? Ni apa masalah kau ni? Dengar. Jangan buat bodoh, jangan buat bengap, jangan buat bangang. Apa dia? Tarbiyah tak ada. Kalau tarbiyah ada pun, dia hanya tarbiyah jasad. Kepala otak ni dia belum faham lagi, belum kenal lagi apa dia. Yang tu yang istilah kena taubat mengaji lain tu. Dan jangan memada hanya dengan pendidikan masa kecil tu, dah anggap kamu dah selesai. Tak? Dengar saya sebut. Umur dia belum ada iradah lagi. Bila dia mula iradah, dia mula gatal, dia miang, itu bahasa saya kan. Dia mula ingin memiliki, ingin dimiliki, ingin nak ada duit. Dia mula gatal. Mula gatal ni dia lain lah. Dia punya keinginan pun lain. Semayang waktu pun tak apa nak jaga. Kepiah pun tak apa nak lekat kepala. Tudung pun dah mula putak sana, putak sini, gantung sana, gantung sini. Dia dah mula macam-macam. Ngaji pun mula pulas kok ni. Waktu pun dah mula lambat kok sini. Tangguh dah. Mula dah nak aneh. Mula handset, aneh. Mula lah. Dia dah mula. Dia dah tak ikut dah macam mana kecil-kecil tu. Apa pasal ni? Pasal dia dah ada iradah dia. Dah ada kendak dia. Dan kendak ni kaedah kita mesti patutnya macam ni. Kendak kita macam mana kendak Allah dan Rasul. Macam mana guru kita punya kendak dia dah asuh kita betul tu. Kendak kita, kendak guru kita dia asuh macam mana. Tu steady. Tapi dia tahu kita ikut kendak kita. Kendak Allah tak peduli, kendak Rasul tak peduli. Aku habis jahanam, lingkup. Dia masalah kita. Masalah umat. Masalah kita je kata umat. Kita ni masalah kita ni. Masalah aku ni. Kita bukan ikut kehendak Allah, bukan kehendak Rasul lah. Walaupun duduk tempat baik. Duduk tempat baik ni dah tak ikut kehendak kita. Habis kehendak kita tu tak ikut kehendak siapa yang ngajar. Habis. Mula datang dah tengok buat taik Mula-mula datang subuh tak boleh bangkit. Mula-mula datang tengok mengaji tak apa naik. Demam sakit lain hal. Kalau orang yang memang nak mengaji, demam pun datang. Kalau dah tak larat pening tu lain hal. Saya sebut pasal saya, orang lain saya tak tahu. Betul setuju je dah lah saya sebut itu. Betul kan? Kalau memang nak mengaji, lutut sakit pun datang juga. Hujan pun macam mana? Rodah juga dah. Tapi kalau dah lenjun basah tu, dah juga. Naik kereta. Apa yang boleh lah. Kalau tengok musim hujan ni, memang lambat lagi, sejam lagi ni. Contoh nak maghrib misalnya. Gelap ni. Sebelum hujan keluar dah. Seakan hujan-hujan tu nak redah. Sediakan payung lah sebelum hujan. Payung pun basah. Pergi duduk masjid, baik duduk masjid awal, hujan turun pun aku duduk masjid dah. Kalau orang ngajar pun aku tak tinggal dah orang mengaji. Dia kepala otak dia okey ya, steady yang rendah dia. Dia faham apa prinsip. Yang ni semua mukallaf satu hal, bahkan dia menerima taklifan itu. Dia boleh telan. Kita nak jadi duduk tempat tu mukallaf memang kita mukallaf. Memang mukallaf. Tak sedar sebagai mukallaf tu, tak tahu mati lagi baik. Tak sedar kata kena ngaji, kena belajar, kena kenal Tuhan, kena ikut kehendak Allah, kena ikut kehendak Rasul. Kalau tak faham tu bahasa saya selalu sebut taubat mengaji lain. Dia tak ada ayat lain nak pergi selesai. Kaedah dia taubat dia. Nak jadi baik, taubat.
Dan taubat pun jangan tak tahu, boleh berulang, boleh patah balik. Mak ganja pun taubat boleh patah balik ambil ganja. Jangan tak tahu. Orang judi pun dah taubat, dapat duit banyak, dia ingat judi balik. Jangan tak tahu hak tu. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Maksud tu gangguan-gangguan kita buat ibadat tu yang kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, ulama kita tunjuk dengan tauhid kita belajar ni, fiqh kita lalu ni, ilmu-ilmu yang dicurahkan apa, jalan nak ke Tuhan ni macam mana? Kerenah dia cukup banyak. Satu yang kena ngaji tasawuf pula tu. Pasal apa? Bukan senang weh. Penuh onak dan duri. Dalam duk taat ni pun macam-macam gangguan, apatah lagi bukan duk dalam taat. Dalam duk mengaji ni pun macam-macam cubaan, apatah lagi tak mengaji. Baik. Jadi kanak-kanak ni memang kena asuh supaya biasakan dia puasa, sembahyang, mengaji, tutup aurat, supaya biasa ia. Maka tiada ditinggalkan dia insya-Allah taala. Istilah insya-Allah ni tabarruk lah. Memang kita diajar antara disunatkan menyebut insya-Allah ni tabarrukan. Tabarruk. Bahkan kaedah disebut oleh ulama-ulama kita, khasnya kalau Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin tu, perkataan insya-Allah ni dengan kaitkan jika kendaki oleh Allah Ta'ala. So asal terjemah dia adalah kaedah untuk memutus hukum panjangan. Kalau kita tak tutup dan kita tak tamatkan setiap apa yang kita rancang untuk buat ke depan tu dengan insya Allah, maksudnya tak faham lagi perjalanan ketuhanan ni, pula tu atas istilahnya yang ni dipanggil masih lagi ada panjangan. Nama dia tu insya-Allah tu. Besar tu pelajaran insya-Allah tu. Saya pasal saya ngaji kena asuh hak tu, dia teringat pelajaran tu kan. Pasal memang dah diasuh macam tu kan. Dan saya tak tahu, saya dapat macam tu kan. Sekali pun kita nak buat apa, sagi apa, ada kuliah, contoh saya ada kuliah 9.30 insya-Allah. Walaupun sagi insya-Allah tu apa? Memang ada kuliah satu. Dan sebut insya-Allah tu apa? Pasal boleh sagi 9.30, 9.20 saya sagi mati. Mana tahu? Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dia adalah kunci untuk akidah. Apa dia? Sentiasa beringat, take alert. Apa dia? Al-umur biyadillah. Setiap urusan ni adalah dengan urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia yang memutuskan, kita merancang. Kita merancang insya-Allah. Tutup. Itu maksud dia. Allah menentu. Jadi tak jadi kan kerja kita. Tapi yang mana yang memang nak bagi jadi, insya-Allah. Tutup. Baik. Jadi atas bab tarbiyah apa dia sebut ni, asuh betul-betul ni, insya-Allah. Okey, jadi elok. Yang tu nisbah asuhan. Memang dah terbiasa dengan jadi baik. Cuma jangan tak tahu kebarangkalian untuk berubah. Masih ada lagi orang boleh pengaruh. Tambah pula, pengaruh tu bukan daripada luar, daripada dalam datang. Dia main keinginan, dia main minat, dia main kecenderungan, dia main gatai. Tu bahasa saya, saya guna sorry sikit. Dia main gatai, ingin memiliki, ingin dimiliki. Dia tak? Ingin memiliki, dimiliki, yang faham tak? Punya tak faham. Faham punya. Kalau orang perempuan dia ingin dimiliki, dia ingin memiliki tu. Kalau boleh dia ni ingin dimiliki oleh person yang macam tu. Kalau aku ni isteri dia. Orang perempuan dia tu. Orang lelaki pula, kalau dia jadi isteri aku. Dia macam tu kan.
Orang lelaki ni dia banyak, dia memang ada memiliki dan dimiliki tu ada, tapi perasaan ingin memiliki tu kuat. Orang perempuan ni dia pun ada ingin memiliki, dimiliki, tapi perasaan ingin dimiliki tu kuat. Satu, dia banyak diam. Orang lelaki ni dia perasaan ingin memiliki kuat. Satu, dia dia punya nampak dia punya kehendak tu. Orang lelaki, orang perempuan lain, dia nak tapi dia nak. Bahagianya kalau yang tu suami saya. Dia macam tu lah, dia macam tu kan. Ada malu. Dia pasal macam tu lah. Sehari cerita tu panjang lebih pula. Yang tu mendorong macam-macam tu. Bila dia galak dia lebih tu, dia ingin dimiliki, tu yang mula depan cermin pun pusing. Yang tu yang perempuan tu lelaki macam tu lah. Pandai tengok cermin pun lain dah. Selalu botak lah ni, tak mau botak, pandai lah sikat rambut. Tambah misai dia janggut lah, tu lain lah kan. Ni pandai lah pakai pun. Kemar-kemar. Tapi kalau kecil-kecil mula-mula tak ada perasaan, tak ada lagi, dia masih pakai serban pun, dia kira ni tiga orang ni, ni tiga orang ni tiga ustaz, ni tiga orang ni tiga syekh ni, tiga maulana ni, tiga habib ni. Tapi tiga wahabi ni tak ada, wahabi tak pakai serban. Apa Jadi nak sebut tak mana tamu kalah ikut tu apa satu hal. Masalah tak mana ni bagi biasa satu, dan jangan tak tahu dah biasa, tengok dia hadam tak hadam apa benda yang dah diasuh dia ajar. Yang tu lah, tengok. Adakah jadi darah daging dia faham tak faham apa benda yang telah dia ajar, apa terima pelajaran yang dia terima, apa asuhan yang telah dia asuh. Kerana duduk madrasah memang duduk bagus ni, dengan duha, mayan tahajud, witir apa semua. Adab makan bismillah apa lepas makan. Duduk dalam grup dia okey. Keluar semayang ke mana, dudung ke mana, jemaah ke mana, habislah doa apa ke mana. Tak ada lah semayang, tak ada doa bismillah apa pun tak ada. Apa masalah ni? Maksudnya latihan tu ada, tapi dia tak faham, dia tak kenal, dia silahnya akal dia tu, panca indera yang ada, latihan yang dia lalu belum memuka panca indera dia yang keenam. Akal lah. Tu yang bahasa dalam ilmu tasawuf basirah tu, ain basirah. Yang tu dia panggil apa? Mata hati. Batu. Orang bahasa orang tu lah. Kadang bagi istilah tinggi-tinggi kan tak faham pun langsung. Nak buka mata hati je. Pasal mata hati ni dia bila buka mata hati ni lah baru dia nak mengaji, dia nak sembahyang, dia reti tengok apa. Kalau waktu 1.10, 12.45 dia tak boleh duduk diam lah. Tambah pula bilik air dia satu. Contoh, orang ramai, pukul apa aku nak masuk? Orang ni berebut, pukul apa time aku? Time aku pukul apa? Semua dia perhati lah. Pukul apa aku nak masuk? Takkan satu suku azan baru nak masuk bilik air. Ni ada 20 orang ni. Cepatlah. Takkan 15 orang masuk dalam satu masa satu bilik air kan? Ada 15 orang kalau 15 orang. Kalau ada 30 orang satu bilik air, tak masbuk. Macam mana supaya tak masbuk ni? Tengok kau boleh telan, tak boleh telan, kau ada akal, tak ada akal, kau bodoh tak bodoh. Saya tak boleh saya bahasa kasar macam tu lah. Pasal saya duduk pengalaman mengajar pondok, duduk dalam sistem tarbiyah budak-budak ni lama lah kan? Lama. Semua ni duduk tempat sendiri lah kan?
Dulu duduk tempat orang kan. Kita pun biasa duduk pondok juga, dan ada budak-budak kecil-kecil yang kita kendalikan, asuh. Okey, masa dia kecil tak bertocang ke tak apa lah bahasanya. Umur 11, umur 13 tu budak-budak lagi lah, 13, 14, 15 okey. Masa tu kalau kita susun tu, saya biasa susun. Saya biasa orang yang duduk tempat tu kan. Saya bukan pelatih, saya jurulatih kan, budak-budak ni. Sembahyang dia orang, ibadat, kalau suruh baris, siap bagi ajaran, buat latihan silat lagi. Demonstrasi tunjuk. Ui, puas hati kata. Memang budak-budak besar tu memang boleh asuh. Steady. Dengar cakap steady. Ikut je. Hari arahan, duduk pun cantik je. Orang tengok duduk kelas pun steady. Panggil seorang-seorang baca. Kemas. Bila dia besar, dia bertocang, muka kita tak kenal. Lari ngelak siapa? Dia tahu kita punya prinsip macam mana. Dulu kita asuh dia macam mana. Sekarang dia dah muka lain, dia dah lain. Dia nak jumpa kita pun dia segan. Yang bagus ni yang mana? Yang dulu tu dia tak apa nak ikut tu. Yang tu yang banyak kena pukul apa tu. Sekarang ni dia jadi baik. Sekarang ni jadi baik. Yang tu main jumpa kita. Saya punya pengalaman. Ni memang bertukar gitu. Yang dulu yang patuh, rajin, bagus ni, dulu duk salam, cium tangan semua ni, macam mana? Nak berjumpa pun tak apa nak. Pasal apa? Pasal dia tahu dia tahu dia ada masalah. Yang dulu tak apa nak ikut tu, degil lah apalah. Memang dia tahu dia dulu dia ada masalah, degil kan. Dia tak mau ikut. Tapi bila kita asuh tu, dengan sebab tu dia pandai, dia cerdik, dia ada akal, dia boleh taat. Yang tu main jumpa kita. Pasal apa? Sekarang dia tak ada masalah. Allah. Tu kata susah tu. Saya kata apa? Tu yang nama mukallaf tu. Kemarin pun saya tanya kan, pagi semalam. Malam tadi hujan lebat kan, panjang pula tu. Tak ngajar, bising. Apa saya nak sebut? Itu yang kat kita ni nama mukallaf tu siapa? Nama diberati tu siapa? Memang kita berat sebenarnya. Nak ikut perintah Allah Ta'ala ni berat, dia berat. Kita belum lagi buka panca indera yang ke-6 ni. Nur basirah, ain musyahadah, apa lagi bahasa. Belum buka mata hati ni, belum nampak lagi. Belum perasa, belum sedar lagi, belum faham lagi. Memang rasa berat nak ngaji, berat nak baca Quran, berat nak zikir, berat nak duduk tafakur, berat nak muraqabah, tambah istilah-istilah atau apa benda bukan reti kita pun kan. Berat, semua berat. Semua berat. Semua berat. Melainkan orang yang dah buka mata hati ni, dia mengajilah paling seronok, yang ni lah paling seronok, yang ni lah paling sedap, yang ni lah paling selesa, yang ni lah menggembirakan, zikir, selawat, mengaji, sembahyang, duha. Ni tak tunggu, tak sabar-sabar tunggu duha. Siap tengok jam ni. Tak masuk duha lagi, baca Quran lagi. Zikir lagi. Tak masuk duha lagi. Zikir lagi. Seronok. Dah habis sembahyang pula, dia orang nak sarapan lagi. Alamak, sarapan sehari melapar, ngantuk. Tak mau lah. Biar dulu lah. Tak lapar lagi pun. Zikir lagi, selawat lagi, baca Quran lagi. Dia lain lah. Cuma nak dapat terus tu lah. Bukan senang weh. Jadi kita belajar ni, belajar nak sampai mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, supaya kita boleh mengenal Allah Ta'ala tahap tu. InsyaAllah. Jadi alat-alat dia apa? Ni panca indera. Baik. Dan ikhtilaf pula para ulama pada dakwah Rasul apa? Adakah memada dakwah sebarang Rasul jikalau Nabi Adam sekalipun, atau la budda, campur Arab ke apa ni, daripada dakwah Rasul yang disuruh kepada itu orang.
Adakah memada dakwah sebarang rasul jikalau Nabi Adam sekalipun, atau labudda baca giarak tu itu wajah nak baca, ataupun tak dapat tidak, kata dia, daripada mesti dakwah rasul yang disuruh kepada itu orang. Itu orang tu kita ni Nabi Muhammad lah. Kalau Bani Israel tu Nabi Bani Israel lah. Kalau kaum Ad, kaum Hud, jadi Nabi dan Rasul masing-masing lah kan. Cuma bila kita hujung akhir zaman ni, umumnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seruan Rasul. Bahkan memang masyhur pun kalau kita belajar bab sampai seruan Nabi Rasul ni, sampai seruan Islam ni, orang Bani Israel katalah mereka ni memang ikut Nabi Isa betul-betul, tak pernah jumpa langsung dengan Nabi Muhammad, dan sebarang maklumat tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah sampai pada dia. Tak pernah sampai pada dia. Yang dia ikut Nabi Isa betul-betul original kitab Injil. Dia duduk mana tu satu hal kan, duduk pulau mana katalah itu. Tak pernah ada maklumat tentang Nabi Muhammad dan apa dia ajaran Nabi Muhammad ni. Nama dia tak sampai seruan Islam. Kalau dia mati pun selesai masalah. Siapa? Tak kena ikut Nabi Muhammad pasal tak sampai seruan Nabi Muhammad. Macam itulah bahasa dia kan. Seruan Nabi Isa sampai. Jadi setakat apa yang ada pada dia taat, selesai lah. Pasal tak sampai seruan Islam yang the latest one kan. Nabi dan Rasul pada zaman dia. Itulah maksud dia sebut tu. Kalau ikut yang kuat yang ni lah, yang kita duk selalu kita dengar ulama cerita, ulama bahas ni ya. Baik, kata setengah mereka itu memada dakwah Rasul jikalau Nabi Adam sekalipun, maka ini qaul dhaif. Siap. Maka yang mutamat bahawasanya tiada ia, melainkan tiadalah ia yang kata seruan Rasul ni. Rasul tu siapa? Dia mesti dakwah, melainkan dakwah sebarang Rasul, seorang Rasul tu, melainkan dakwah seorang Rasul yang dibangkitkan kepada itu orang. Bukan sebarang tu, seorang Rasul maksudnya. Dan atas kaul ini pula bermula segala orang ahli fatrah. Okey, siap. Jadi selesai tu. Nak cerita sampai surah Islam tu mesti Rasul tu, Rasul zaman tu. Ini tak bahas je lah kan. Kita nak bahas apa lagi? Seruan Islam tu mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je lah. Sikit kalau isu Kristian tu, sikit atas isu ni. Tak mana? Kan kalau faham Kristian, dia orang faham duk dakwa Kristian tu, ajar macam ni. Nak kelahi Kristian, kelahi macam ni dulu. Dia orang duk kata ikut ajaran Nabi Isa. Nabi Isa ni Bani Israel. Nabi Isa ni hanya diutus untuk Bani Israel. Dia bukan untuk umat seluruh dunia. Jadi kalau ada orang kata dia ikut Kristian, dia Jesus Christ, boh bila dia punya pahaman apa tu, tanya engkau ni Bani Israel ke? Bukan. Jadi engkau mana boleh ikut Nabi Isa? Maksudnya Nabi Isa bukan untuk engkau. Dia untuk Bani Israel aja. Dia untuk Bani Israel aja. Jadi asal nak sebut, bila dia untuk Bani Israel aja, jadi engkau pergi ikut dia tu apa? Kau mesti ikutlah untuk seorang Rasul yang untuk semua bangsa boleh ikut dia. Kalau engkau ikut dia pun tak terpakai pasal engkau bukan Bani Israel. Engkau bukan disuruh untuk ikut dia pun. Dan dia pun tak suruh engkau ikut dia pasal dia bukan diutus untuk suruh engkau ikut dia, pasal dia suruh Bani Israel aja ikut dia. Sikit dengan isu-isu macam itulah kan. Baik, selesai situ. Jadi faham kata sampai seruan Islam ni ataupun sampai seruan Rasul ni, dakwah Rasul ni,
Orang tak sampai seruan Islam ni, atau istilah kita untuk ilmu tauhid dipanggil ahli fatrah. Dia nak bahas tu sikit. Bermula segala orang yang ahli fatrah itu tiada mukallaf. Pertama dia nak kata ahli fatrah tak mukallaf. Saya sebutlah tadi tak ada ahli fatrah. Apa dia ahli fatrah? Orang yang tak sampai seruan Rasul. Orang umum istilahnya yang tu dipanggil ahli fatrah. Walaupun dia ada istilah khas dia, tapi diguna pakai dah untuk siapa tak sampai seruan Islam ni, dipanggil ahli fatrah. Siap. Mereka ni tiada mukallaf. Dan orang yang mati zaman itu tiada kena siksa. Kalau orang mati zaman tu tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak sampai surah Islam ada dia macam mana? Dia tak kena seksa. Itu zaman tu. Zaman tu zaman fatrah tu lah. Sama ada zaman tu zaman Nabi Rasul masa tak utuh lagi tu, ataupun katalah kalau nisbah kat kita ni ada ke? Ada tak ada, kaedah kita sampai tak sampai seruan Rasul. Itu lah. Dobit dia sampai tak sampai seruan Rasul. Hatta zaman kita, zaman internet apa sekali ni pun, sampai tak sampai seruan Rasul. Dobit dia situ. Ada orang kata bukan semua orang sampai dah ke seruan Rasul. Nanti Ustaz, sampai tak sampai seruan main mengaji. Itu. Tuan Ustaz cerita main mengaji. Kalau seruan vaksin memang sampai satu Malaysia. Habis semua lubang cacing semua ni nak cari. Tapi seruan Islam dia orang tak buat macam tu. Kalau seruan Islam, seruan la ilaha illallah ni dia buat macam mana dia suruh vaksin tu, nak capai 100%, ke 80, 70%, 80%, 90% tu. Oi, kalau dia buat macam tu lah, rasa aman dunia ni. Makmur dunia ni tu. Vaksin mu lari tu. Vaksin mu lari, memang vaksin lari kan. Mampu habis Yahudi semua. Bukan mampu Yahudi, Yahudi yang Nasrani semua masuk Islam habis. Babi-babi dalam hutan pun masuk Islam tu. Apa nak cerita tu? Maksudnya semua babi jadi baik. Wah, binatang dalam hutan ni kalau tok guru kita dulu sebut, saya sebut ke babi tu pasal apa? Manusia ni kalau baik, semua binatang-binatang yang dalam hutan tu, hatta kalau singa pun dia akan jinak. Kalau manusia taat. Waktu orang tua-tua dulu dia tengok raja, pemerintah, orang keliling ni baik tak baik, dia tengok sekeliling dia. Kalau selalu tak pernah ada rimau baham kambing dia, dia tengok satu hari kambing dia rimau baham. Wow. Apa baham tu? Ada zalim apa kerajaan buat ni sampai rimau main baham kambing? Yang tu satu ataupun aku ni tak keluar zakat ni ke? Sampai main rimau singa main baham kambing ni. Rasa keluar. Kalau keluar zakat apa semua tuntutan anak fakir miskin apa kita tak abai, memang kita tunai semua elok. Tapi main singa, main rimau baham kambing ni. Benda ni, ada benda tak kena berlaku dalam negara ni. Sampai ada yang dah sampai zalim ambil benda yang tak sepatutnya dia ambil. Dia ada faham macam tu lah. Tu saya kata, kalau sampai kan semua cerita agama ni tepat pada tempat dia macam mana? Saya kata, babi pun jadi baik. Tapi babi kalau jadi baik pun tak boleh lah sebelah makan babi. Yang buat sampai tu sudah lah. Itu saja menyambil lagi tu. Jadi atas kaul yang kuat, yang inilah pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, tiada mukallaf orang ahli fatrah, dan orang yang mati zaman itu tiada kena siksa jika ada mereka itu syirik dengan Allah Ta'ala, sembah berhala sekalipun. Kitab-kitab ulama itu macam inilah bahan memang. Dan apabila engkau ketahui akan bahawasanya ahli fatrah itu tiada kena seksa, engkau ketahuilah juga bahawasanya, kata dia,
ayah dan bonda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keduanya tiada kena seksa, kerana keduanya ayah dengan mak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada ahli fatrah. Jadi sesatlah pahaman Wahabi. So Wahabi memang kepala otak dia mula-mula dia akan ajar kalau mai je cerita bab Islam, seruan Islam ni, mak bapak Nabi masuk neraka. Memang itu ajaran dia. Ya, naudzubillah. Hati-hatilah dengan puak yang duk faham mak dengan bapak Nabi. Ahli neraka ni hati-hati sikit. Hati-hati. Dia virus bahaya tu. Habis itu kalau itu dah bukan saja lepas, bahkan kata dia kedua-duanya mak dan ayah Nabi ni daripada ahli Islam. Bahkan dia orang Islam sebenarnya. Kalau saya ngaji ada guru dia sebut dengan bahasanya mereka ni ialah hunafa. Kan? Atau disebut sini Islam. Pasal memang ada ulama kita yang kata macam tu pun atas pasal ada beberapa riwayat. Kerana barang yang diriwayatkan orang, jadi bila sebut riwayatkan orang ni tak sebut siapa perawi ni, riwayat ni taklah jadi nama riwayat mutawatir, riwayat masyhur, riwayat aziz, ada istilah macam tu lah dalam ilmu mustalah hadis. Tak adalah riwayat kuat gila punya macam tu, tak lah, tapi riwayat ada. Dia kata apa? Riwayat pun daripada Nabi SAW. Jadi ada, kalau faham riwayat pada Nabi, maksudnya ada hadis Nabi bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah hidupkan keduanya mak ayah Nabi ini, kemudian daripada bangkit Nabi kita Muhammad SAW. Istilah Nabi Muhammad bangkit ni maksudnya selepas Rasulullah dilantik jadi Rasul tu, Allah Ta'ala hidupkan balik mak dengan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dibangkitkan dihidupkan mak dengan ayah Nabi ni, mak ayah Nabi dah wafat, meninggal awal lah sebelum Rasulullah dilahir lagi. Ayah Rasulullah sebelum Rasulullah lahir kan. Mak Rasulullah, ibu bonda dia meninggal sebelum dia dilantik jadi Rasul. Tapi bila Rasulullah dilantik jadi Rasul, terima wahyu, Allah Ta'ala hidupkan balik mak ayah dia. Lepas tu buat apa? Percaya keduanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya beriman, mengucap kalimah syahadah seperti mana kata syair Melayu. Okey. Ni syair Melayu ni nak cerita apa? Dia ambil daripada Arab juga asalnya, daripada ulama-ulama kita yang karang dengan bahasa Arab, nak menunjukkan memang riwayat ni ada. Kalau orang yang beriman, cerah mata hati, beriman dengan kekuasaan Allah Ta'ala dan kenal apa kedudukan yang ada pada Nabi, khas tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak heran cerita tentang mak ayah Nabi dibangkitkan untuk mengucap kalimah syahadah, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada masalah tu. Wahabi ni memang masalah. Baik, macam mana syair tu macam ni? Dikurnia Allah akan Rasulnya sebagai kurnia atas limpah kurnianya, padahal ialah Tuhan amat kuasanya atas mengampun dosa hambanya. Maka dihidupkan ayah dan bondanya supaya dengan dia percaya keduanya. Maka terima olehmu, jangan engkarnya, kerana dengan demikian amat kuasanya. Telah datang hadis dalil atasnya, riwayat orang pendita rijalnya. Barang siapa berkata dengan dhaifnya, maka ialah dhaif, tidak hakikatnya. Saya tak urai lah syair tu. Pandai-pandai lah faham bahasa Melayu, bukan baca bahasa orang putih pun. Boleh kan? Dan telah dikarang oleh Jalalul As-Sayuti. Kalau tak ambil
orang Melayu ambil hak Arab pula. Kata dia akan beberapa kitab pada menyatakan mereka itu, para ulama ni, daripada seksa, maksudnya selamat dan sejahtera daripada seksa kepada mak ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Maksudnya ada kitab khas ambil pendapat-pendapat ulama cerita macam mana apa yang riwayat datang menceritakan kelebihan yang ada pada mak dengan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Fajazahullahu khairan. Doa pengarang ni kepada Syekh Jalalul Suyuti tu, mudah-mudahan Allah Taala balaskan dia dengan kebaikan. Pasal apa? Pasal tulis tu tepat macam mana kehendak ulama ahli sunnah wal jamaah, tepat pula macam mana ulama-ulama kita yang ulul basair, yang ahli basirah ni duk sebut, yang memang meyakini memang mak ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah ahli fatrah, lepas pada api neraka. Bahkan mereka ni Islam kedua-duanya tak mustahil Allah Ta'ala bagi limpah kurnia dengan dihidupkan kedua-duanya bersyahadah kemudian dimatikan semula. Bahkan kalau tak ada cerita bab riwayat tu, handai kata saya ngaji ada guru bagi syarah macam ni, dia kata kalaulah tak ada riwayat sekalipun tak ada masalah, memang mak ayah Nabi kita memang hunafa, ahli fatrah, lepas pada api neraka dengan rahmat Allah Ta'ala. Apatah lagi yang ni bukan sebarang mak dengan bapak, bahkan mak dengan bapak bagi seafdal makhluk atas muka bumi. Siap. Atas ada orang tak terima riwayat tu, tak mau pakai tu, tapi kau nak kata apa kan Muhammad kat mak ayah Nabi? Ahli neraka. Wahabi mampu yang kau, laknatullah alaihi. Apa yang mesti faham? Dah ahli fatrah, tak berjumpa dengan Rasulullah, macam mana? Selamat daripada api neraka. Siap. Ada bab kita bahas dalam kitab Aku Iman tu, bahas ulama ahli sunnah wal jamaah memang terperinci satu-satu. Yang ni ialah antara, kalau nisbah kelahi Wahabi, yang ni antaranya. Satu Wahabi ni akidah sesat gila punya, ya ke? Hati-hatilah dengan pahaman mereka. Habis. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya segala yang wajib pada zat Tuhan. Situ dulu. Ada soal? Jazahullahu mafusani lah, jazahu mafusani bagi jazahu tu maful khairan akan khair, sekali lagi mafusani bagi jaza. Kalau i'rabkan dia sebagai naat bagi maful mutlak sah juga, jazahullahu jazaan khairan. Dia makna mubalaghah lagi, dia jadi naat bagi satu maf'ul mutlak, jazahullahu jazaan khairan. Kita jadikan tuan nahu sebut bias sekali lalu lah, kalau nak jadikan dia maf'ul muta'addi pada dua fi'il muta'addi pada dua maf'ul, satu hal. Kalau dia bukan jenis fi'il muta'addi pada dua maf'ul, dia muta'addi satu aja, lebih baik jadikan dia maf'ul mutlak, naat bagi satu maf'ul mutlak mahzuf ditunjukkan oleh fi'il sebelum dia. Asalnya jazahullahu jazaan khairan. Jadi makna dia tu bukan Allah Ta'ala balaskan dia kebaikan, tapi Allah Ta'ala balaskan dia balasan dengan sebaik-baik balasan. Dia sebaik-baik balasan yang baik. Yang tu kot bahasa makna maf'ul mutlak. Naat bagi maf'ul mutlak yang mahzuf dilalahkan dia oleh fi'il sebelum dia. Jaza lah. Ya. Lain. Kalau asli dalam bukan yang pendalaman pun
nak kata apa lagi. Sampai dia buat filem apa, God is crazy apa. Hutan Amazon kan. Kalau saya selalu sebut bukan hutan Amazon. China duduk sebelah rumah kita tu kan. Yang tu Wali Batra. Yang tu kalau orang tak biasa dengar tu, pening dia. Apa ustaz ni cerita? Tanpa lagi dengar lah elok-elok. Kita faham lah elok. Cakap apa? Dobit dia apa dia? Nak panggil ahli fatrah ni. Tak sampai seruan Islam. Sampai seruan Islam ni bukan sampai dengar azan, buka radio, bukan tu. Sampai seruan Islam ni, kalau bahasa istilah seruan tu, kalau nisbah zaman Rasulullah, ibarat raja-raja yang pemerintah Rom, Parsi apa, Rasulullah hantar, ada orang bagi surat, Rasulullah bagi surat khas min Muhammad Rasulillah ila Herakl, misalnya ila siapa nama lupa lah. Raja Rom, Raja Parsi, Raja Najasyi, dia hantar surat kan, suruh beriman, aslim taslam, suruh masuk Islam tu. Tu sampai seruan Rasul. Jadi apa didalah tu? Maksudnya mesti ada khitab khas daripada Rasulullah satu hal. Siapa umat Rasulullah, orang Islam, khas masuk Islam. Hak tu bawa nama sampai seruan Islam. Kalau pergi musim mengundi, undi pas, anda selamat. Itu bukan seruan Islam. Kan? Hukum hudud bukan seruan Islam. Kan? Seruan Islam ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhan kamu Allah. Nabi yang kamu ikut ialah mesti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni benar utusan Allah. Kita ikut ni pasal dia adalah utusan dia. Jadi asal saya nak sebut yang jangan nanti hutan Amazon tu. Yang tu memang tak ada apa nak komunikasi pun tak boleh, apa benda pun tak tahu. Bahasa orang putih pun tak pandai, Melayu pun tak pandai, Arab tak kerti apa benda, seluar pun tak pakai. Cawat aja, nyumpit aja, bohpi bahasa gitu kan. Bahkan yang kata menyumpit apa pun tak pakai, ada yang jenis macam tu kan. Memang ahli fatrah betul lah. Bahkan sebelah rumah kita duduk satu pejabat dengan kita, satu pejabat dengan kita, satu parti yang kita, satu parti yang kita, satu parti yang kita, Merdeka, satu parti yang kita, contoh lah kan. Tapi tak pernah cerita pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kat dia. Tak pernah cerita kat dia tu. Dia tak tahu pun nak kata tak pernah siapa nak cerita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Pahaman kau, pahaman kau, pahaman aku, pahaman aku. Malaysia tambah ada pahaman macam tu kan. Kepercayaan pada Tuhan. Engkau janji kau ada Tuhan, aku ada Tuhan. Engkau aku lah. Dia tak pernah pun nak sebarkan pahaman Islam dia kepada satu parti, satu pejabat, satu kampung, sebelah rumah dia. Kalau sekolah, saya pernah satu sekolah tu dengan orang kafir. Tak ada pun berlaku komunikasi untuk cerita Islam untuk kat dia kan. Macam mana? Selagi tak cerita Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kat dia. Macam mana? Tak sampai seruan Islam. Itu macam mana dia? Tak sampai seruan Islam lah. Mati macam mana? Mati ya. Itu dengan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala dan janji dia, apa dia? Selamat dia daripada api neraka. Siapa? Tak sampai seruan Islam. Siapa? Macam mana dia nak masuk Islam? Bahkan saya ngaji, ada guru-guru ajar dengar saya tahu ni. Ya. Kita ni kadang nak seru Islam apa ke dia? Kita pun kelang kabut je. Kita pun tak erti Islam ni. Kalau dia tanya lebih kita pun tak tahu Islam. Kita pun tak tahu apa lebih yang ada kat kita agama Islam yang menyebabkan kita nak masuk kita Islam. Kita nak ajak dia masuk Islam. Yang tu pun kita tak faham. Betul kita tak ajak dia masuk Islam. Sikitlah dengan ayat-ayat macam tu kan. Tapi asal nak sebut dobit seruan Islam tu, yang asal tanya tu, kalau yang memang
Tak pernah sampai surah Islam duk pendalaman tu satu ni tak payah pendalaman sebelah rumah ni. Bukan pendalaman ni, dia yang jaga stesen pemancar. Dia yang jaga internet. Dia yang duduk dekat TV 1, 2, 3 Hijrah, dia yang jaga stesen tu. Semua Cina contoh kan. Tapi tak pernah dia ajar pada mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua tak masuk dalam hukum orang mukallaf, semua ahli batrah. Dengan siaran media tak menyebabkan atas nama dia itu mukallaf. Ada pendapat tapi kalau ikut jumhur untuk nama sampai surah Islam dia mesti ja'al khitab tu datang. Kalau nisbah nama Rasulullah hantar surat khitab surat tu datang, utusan tu sampai aslim taslam. Itu sekali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.